Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini saya cadang tidak ada pembentangan untuk progres. Nanti saya akan bagi detail komen. Sepatutnya komen tu saya bagi sebelum ni tapi saya tak dapat buat. Jadi saya akan cuba bagi paling lewat malam ni lah ya, untuk 8 kumpulan tu yang dah bagi slide tu saya akan komen. Tak apa sebab nak komen lebih-lebih pun sebenarnya kita masih lagi dalam in progress untuk menyiapkan kita punya produk dan untuk makluman hari Khamis ni kita tak ada lagi lah sesi pertemuan. Kita hari ini saja dan kita akan jumpa balik pada minggu selepas raya hari Selasa petang dan ketika tu you all kena ready presentation untuk bahagian yang ketiga. Kita dah selesai bahagian creativity. Kita dah selesai bahagian inovasi dan yang ketiga adalah reka bentuk. Jadi reka bentuk ada dua perkara yang boleh jalan serentak. Dalam reka bentuk boleh tengok slide assignment. So boleh senaraikan 20 ke 30 langkah ataupun innovation flow lah produk kita. Jadi daripada mula sampai habis, daripada start sampai end. Jadi boleh arahan yang kedua tu, perkara yang kedua dalam bahagian design itu, kita boleh juga gambarkan dalam bentuk visual. Nanti refer balik dekat slide. So, kita akan jumpa balik nanti hari Selasa, minggu selepas raya untuk pembentangan 20 ke 30 step. Untuk punya proses. Saya tahu masih lagi di peringkat awal tapi kita boleh nampak ataupun bayangkan ataupun cadangkan bagaimana proses untuk penghasilan satu produk itu. Okey, kita kena pergi bahagian yang ketiga untuk reka bentuk sebelum kita akan bincang untuk bahagian yang terakhir untuk teknologi. Okey, untuk hari ini saya akan bincang dua perkara iaitu dua topik yang sedikit sebanyak menyumbang dari segi penghasilan produk kita iaitu topik berkaitan eco product ataupun recycle. Kemudian sesi petang nanti, sesi petang pula. Selepas itu ada dua topik lepas recycle adalah topik practical. Okey, nanti saya share je. Okey, untuk topik kita ni, subjek ni saya tak ada menggunakan teks, saya gunakan gambar saja. Jadi macam biasa kalau ada sebarang soalan boleh terus tanya dekat bahagian chat. Okey, ketua kumpulan kena pastikan ahli kumpulan datang. Saya tengok attendance tak cantik lagi ni. Mana-mana yang belum masuk minta dia orang masuk lah untuk kelas kita ni supaya kita dapat make sure yang semua orang patut join kena join lah. Kalau ikutkan kita ada lagi dalam cantik. Saya baru perasan ada kurang seorang lagi. Ada seorang lagi kita cukup quorum lah. Okey. Saya mulakan Okey, kalau kita tengok dengan gambar ni, saya minta maaf mungkin gambar ni tak nampak sharp tapi kita boleh katakan penghasilan satu kasut. Sebuah kasut kat sini mungkin material boleh jadi dekat badan dia, badan kasut ataupun tapak, tapi kat sini kita highlight adalah tapak kasut. So tapak kasut ni mungkin bahan-bahan seperti bahan-bahan plastik ataupun bahan-bahan seperti material PVC yang diproses semula untuk dijadikan tapak kasut. Dan daripada bahan-bahan itu kita tahu bahan-bahan tersebut untuk dilupuskan mengambil masa yang lama. Plastik memang nak lupus mengambil masa yang lama. Jadi daripada kita menjadikan satu aspek pencemaran dan ancaman kepada bumi, jadi kita boleh recyclekan untuk menghasilkan produk. Jadi kat sini tapak kasut. Of course lah dia melibatkan proses R&D dan sebagainya. Jadi dia proses semula untuk jadikan satu tapak. Tapak kasut kat sini. Okay, kat sini kita nampak bekas earphones. Earphones lah. Tapi casing dia tu, proses dia kat situ itu pun melibatkan bahan-bahan plastik ataupun bahan-bahan seumpamanya yang memiliki bahan kimikal atau kimia. Jadi kita proses semula untuk menghasilkan satu item baru. Tapi nampak macam baru je, all item is new. Tapi material casing tu adalah bahan-bahan recycle yang diproses semula. Okey, kalau kita nampak kat sini, minta maaf gambar tak apa nak sharp sangat, gambar bag sebenarnya. Okey, bag dia banyak kompartmen. Dia ada zip, dia ada apa? Dia ada bag apa? Dia ada buckle dia. Dia ada tali dia, dia ada mungkin ada kulit dia dan sebagainya. Jadi dalam penghasilan produk inovasi, macam kelas kita pun tak semestinya nak menghasilkan bag, satu bag. Okey, kemudian kat sini mungkin ada bahagian-bahagian komponen-komponen mungkin ada material-material yang daripada kita buang balik, baik kita guna balik. Jadi
nampak keseluruhan seperti baru, tapi ada barang-barang yang mungkin diguna semula untuk dijadikan dalam one item of dia punya bag ni. Okey, kalau kita nampak ni spek mata lah, tengah trend lah. Jadi kalau ikutkan sekarang ni nampak macam old school, nampak macam trend sekarang lah, spek mata macam tu. Tapi kita tanpa kita sedar sebenarnya bingkai dia tu adalah melibatkan bahan-bahan material yang kita recycle semula, diproses semula. Okey, kat sini kita nampak kan dia boleh jadi macam-macam lah kan. Material dia bersifat macam kita boleh kata getah campur plastik kan. Sama ada boleh jadikan atas apa kita panggil dinner table kan. Untuk coffee maker punya table yang letak atas meja, ataupun kalau perasan material seakan ini biasa diletakkan di tandas ataupun tempat wuduk supaya tempat tu tak licin. Dia ada getah kat situ kalau perasan kan. Jadi benda-benda tu sebenarnya sebab dia bukanlah sumber makanan, jadi benda tu boleh di-recycle untuk diguna balik semula. Maksudnya material tu diproses semula dan menghasilkan satu produk baru atau produk lain. Okey, ni pun sama kan. Kalau kita tengok kat sini ni macam kapet lah. Kapet ni boleh jatuh dekat, dia boleh convert jadi macam kapet untuk sofa kan, tempat duduk kereta dan sebagainya. Kalau kita tengok, kalau kita buka cushion kereta pun asas material benda ni. Jadi masih benda tu kuat. So benda ni kadang-kadang dibuang sayang. Kalau diproseskan semula memang boleh jadi macam new item lah. Jadi benda-benda macam ni pun bukan dianggap lah, merupakan satu kelebihan yang mana recycle ni. Sebenarnya recycle ni of course dia akan memberi efek dari segi kualiti. Tapi in term of kalau kita smart, kita proses semula, dia akan dapat balik kualiti yang sama. Masa yang sama kita dapat reducekan cost lah. Okey, ini kerusi. Cuba kita bayangkan kerusi. Kalau saya tak tunjuk gambar botol plastik dekat bawah tu, kita tak nampak bayangkan bahawa sebenarnya kerusi ini dapat dihasilkan daripada mixture. Bukanlah 100% kan, mixture daripada plastik botol tu. Plastik botol tu sebenarnya dapat menghasilkan kerusi yang tu lah. Nampak macam model punya design. Okey, kat sini kita nampak kat sini masih lagi kerusi, tapi nak tunjukkan di atas tu cover kerusi. Cover kerusi tu pun sebenarnya melibatkan bahan-bahan recycle. Nampak macam unik lah. Nampak macam yelah untuk apa fashion punya style ataupun design yang current punya design lah. Okey, yang ni pun sama. Kalau kita tengok dia tulis kat situ dekat atas kerusi ni, dia tulis transformation. Transformation chair. Okey, kat sini mungkin kita boleh katakan kayu tu, mungkin kita boleh katakan kayu tu kayu barulah. Yang diproses untuk menjadikan kayu, tapi kita kat sini kita akan nampak bahawa dekat yang warna pink tu something yang mungkin kita kata diproses mula materialnya untuk menjadikan new item. Jadi bila digabungkan tu jadi menariklah kerusi ni. Okey, yang ni pun sama kalau kita tengok dari segi material dia, kalau nampak ni adalah prototype dia, meja dan kerusi. Kadang-kadang ada bahan-bahan yang kita kata daripada kita buang tak jadikan apa, jadi kita boleh assemble ataupun proses semula untuk jadikan satu set meja study, meja dan kerusi. Okey. Okey, yang ni pun sama kalau kita tengok boleh jadi macam kerusi rehat. Kursi macam tempat urut pun ada, lebih kurang lah kita panggil tempat berehat lah, bersandar selesa. Jadi kat sini mungkin kalau tengok mungkin asalnya daripada katil mungkin, atau bahan-bahan tu adalah bahan-bahan lain, bila di mixkan, digabungkan, bila disatukan dengan satu new design, akhirnya menjadi satu design yang menarik, satu design yang menarik yang boleh diguna pakai oleh kita untuk kita rehat. Okey. Okey, yang ni pun sama kalau kita tengok material, mungkin material kat sini mungkin gabungan buluh mungkin, buluh, kayu dan sebagainya. Dan akhirnya tujuan asal mungkin benda lain, dia bukanlah untuk kegunaan di rumah, bukanlah gunaan untuk pembinaan macam-macam kerusi dan meja, mungkin asalnya adalah barang lain yang kita proses mula untuk kegunaan di rumah. Okey, yang ni pun sama nampak seperti tempat duduk, tapi saya nak tunjukkanlah, tapi saya tak menyokong, mana boleh kita duduk atas buku. Nampak idea ni nampak menarik lah kan, bahan-bahan macam ni betul dia letak kat bawah tu, dia letak roda, okey, tambah benda tu kos tak tinggi, jadi akhirnya di tempat, boleh jadikan tempat. Cantik lah dengan konsep rumah dia sesuai lah, tapi yang tak best ni duduk atas buku lah. Jadi kita mungkin boleh tukar dengan benda lain lah kan. Okey, ini pun gambaran lain-lain dan nampak. Kalau you tengok benda ni, yang plastik ni biasa digunakan oleh kilang-kilang ataupun peniaga-peniaga. Plastik ni kuat tau.
Plastik ni sangat kuat, material dia sangat bagus plastik dia. Jadi kadang-kadang kita nampak orang buang je. Tapi sebenarnya benda ni kalau diguna balik dikemas kini kan, mungkin kena baiki sikit-sikit, kena repair sikit-sikit, akhirnya dapat menghasilkan sesuatu yang tak boleh kita bayangkan lah. Tetapi benda tu sangat berkualiti. Saya nak beritahu material sangat kuat. Kalau ni kan, kalau orang kat pasar dia orang baling-baling je. Sebab dia tahu benda ni kuat. Jadi benda material yang kuat kat sini, sayang kalau kita buang saja. Benda ni kita boleh proses mula ataupun kita boleh guna balik untuk penghasilan produk lain. Okey, yang ni kalau kita tengok kan, dia lebih kurang macam tap mandi lah. Dekat bilik air tap mandi tu kan. Okey, ikut orang lah. Ada orang dia macam dia suka tap mandi, memang ada tap mandi dia lah. Kalau saya ada baldi, cukup dah untuk mandi kan. Jadi dalam kes ni, consider dia perlu, dia kat sini daripada dia buang lah. Maksud tak mandi tu dia buang, kita boleh guna balik, kita potong. Ini tak libatkan proses yang banyak lah. Potong, ubah suai sikit, akhirnya dapat menjadi. So kalau tengok dari segi desainnya, dia lebih sesuai duduk dekat outdoor lah. Kalau outdoor ni macam ni lebih kurang. Gambaran dia lebih kurang macam ni lah. Jadi bolehlah kita letak dekat outdoor daripada kita nak beli item baru. Kadang-kadang kita boleh DIY dan proses kita sendiri untuk penghasilan macam ni. Okey, ini nampak macam kerusi kan. Dari segi gambar kita mungkin tak nampak dari segi material. Mungkin material boleh jadi kayu, boleh jadi besi. Jadi kat sini cara design itu sangat penting, berpengaruhi. Jadi mungkin kita melibatkan proses potongan, proses, kita ada nak memikirkan design yang sesuai dari segi kekuatan, dari segi keselamatan, dengan material yang ada mungkin kita kena mixture, akhirnya dapat jadikan garden chair kat sini. Okey, ini biasa kan orang guna tayar. Sebab tu kalau you all nak menghasilkan produk, kalau saya tengok produk tu kurang best lah sebab simple sangat, dan satu lagi ramai dah orang buat. Sebab tu saya tolak idea-idea tu. Macam ni tayar ni dah biasa dah. Kita jumpa kat Felda, jumpa kat tempat rehat, dah banyak orang buat. Tapi bagusnya adalah kita tak buang tayar tu. So tayar tu kita boleh guna balik, kita cat elok-elok, kita jadikan macam ni lah, tempat duduk di luar. Ataupun lebih kurang sama macam ni lah. Okay, kalau kita tengok kat sini pun sama juga, materialnya asalnya kayu, jadi satu frame pula, jadi satu dekor dekat rumah. Kalau kat sini boleh letak satu pasu kecil dekat situ. Okay, kat sini pun dia macam satu konsep, dia sebenarnya nak tunjukkan satu konsep bahawa jom kita menyokong untuk recycle activity. Tapi kat sini dia nampakkan dia dapat menghasilkan satu slam dunk. Slam dunk tu basketball punya ni lah, basketball net tu kat situ. Okay, kat sini pun dah banyak kan orang gunakan surat khabar ataupun magazine, gunakan semula untuk penghasilan produk-produk macam handbag macam ni. Okay, ini menarik. Ini memang menarik lah kan. Ni dia punya konsep dia besar. Dia kata mula-mula dia kumpul sampah-sampah plastik-plastik di laut. Yang plastik-plastik di laut tu dia kumpul, dia proses semula, akhirnya menjadi tapak kasut slipper tu. Tapak slipper tu. Itu sangat penting untuk jadikan tapak slipper tu. Sebenarnya bahan-bahan tu nak tunjukkan bahawa akhirnya kalau kita pandai proses menjadi satu design yang menarik. Tapi sebenarnya yang tu adalah recycle campuran lah. Tapi sebahagiannya adalah plastik. Kalau kita tengok video dia dekat YouTube ada bahawa satu aktiviti tak silap saya di belah-belah Afrika sana. Jadi bila laut tu dia bersihkan semula dan dia kutip semua sampah-sampah tu, akhirnya dia diproses untuk menjadikan slipper macam ni. Ini salah satu dia lah. Okey, yang ni pun sama macam tadi lah, idea daripada surat khabar, kita lilit-lilit jadikan bakul. Ini pun sama. Okey. Okey, yang ni kita biasa tengok hari-hari kan. Bila masuk kat overseas pun kadang-kadang kita dapat goodies bag macam ni. Tapi material ni tak ada masalah ni. Kalau siapa rumah kat kampung, kalau yang ni you letak kat rumput, tak sampai seminggu selesai anak-anak makan. Lebih kurang macam itulah. So benda-benda ni boleh hancur dengan mudah. Okey, yang ni pun sama contoh-contoh bag campuran, mungkin campuran surat khabar sikit, kertas sikit dengan tekstil sikit, campur kain, mixture lah. Okey, ini sama macam botol-botol minyak, botol-botol minyak hitam, kereta, motor macam ni. Kadang-kadang kita tak perlukan botol yang betul-betul baru item je. So dia cukup dia tahan, dia tak leaking, dia tak bocor. So kita nak letak bahan-bahan minyak sebab dia bukan bahan minuman dan makanan. Jadi kita boleh recycle balik dan sebagainya. Saya silap bila dengan gaya recycle nampak dia lebih elegan lah. Nampak lebiak, nampak steady lah produk tu kan. Okey. Yang ni pun sama kan. Mungkin bila plastik-plastik tu kita proses menjadi macam ni lah. Compartment. Dia ini multi purpose lah, boleh letak kat mana-mana, letak kat bilik boleh, letak kat dapur boleh, letak kat luar pun boleh.
Okey, yang ni kalau kita nampak botol, kalau nampak kat botol ni kat sini dia ubah suai lah. Kalau macam ni, kalau tanya saya, kalau budak sekolah rendah, sekolah menengah, saya okey lagi lah. Kalau produk universiti, kalau buat macam ni, simple sangat lah, sekejap sangat lah kan. Potong je botol tu, lepas tu letakkan zip, lepas tu jahit, siap. Ini tak boleh lah jadi produk inovasi. Kan? Tapi just nak tunjukkan kegunaan recycle ataupun penghasilan yang macam ni. Kan? Bekas macam ni. Okey, kalau kita tengok sekarang ni banyak yang gunakan pakai dan buang, kan? Kalau kita naik flight ke ataupun kita pergi mana-mana kedai food court dan sebagainya. So kadang-kadang bekas ni semua adalah bahan-bahan recycle. Tapi bahan recycle yang sihat maksudnya bukanlah recycle. Recycle ada banyak jenis. Maksudnya ada recycle yang sesuai untuk jadikan macam nilah kegunaan makanan atau bekas makanan, ada yang tak sesuai. Yang ni kena yang berkualiti sikit. Okey, ini kalau kita nampak bukan pada air dia nampak pada yang kalau kita nampak yang pada penutup atas tu. Yang kalau kita nak carry bawa 6 tu sekali. Yang bekas tu sebenarnya bahan material. Bahan material recycle, kan? Dia eco product lah, kan? Ini dalam konsep bola tenis. Kalau kita tengok kat sini mungkin bola tenis. Ada bola tenis ni bila kita nak gunakan dalam satu pertandingan, dia ada kualiti dia. Yang sama lah macam bulu tangkis, bola sepak, segala-gala bentuk bola dalam sukan lah. Dia sampai masa dah memang ada kualiti dia out. Jadi kadang-kadang kualiti out tu untuk nak bermain, tapi untuk kegunaan lain-lain dia okey lagi. Jadi kita ambil bola tenis ni, kita basuh dan bersih dan sebagainya. Kemudian kita akan jadikan satu macam ni lah, tempat duduk macam ni. Dia menarik kan, sebenarnya kalau belajar tentang nama dia, sebelum kita belajar inovasi, nama dia Kaizen. So nak belajar Kaizen ni banyak orang tu cuba type Kaizen tenis atau produk recycle bola tenis, so macam-macam dekat luar sana. So ni antara dia, potong sikit, dari susun-susun jadi juga tempat melepak kan. Jadi tempat-tempat duduk yang rare sikit, ataupun jadi macam ni, digabung-gabungkan bola tenis tu, ataupun jadi dia potong sikit, dia ubah suai sikit, boleh letaklah, letak kunci ke, letak duit shilling ke, beg kecil ni. Okay, boleh jadikan kasut santai-santai. Dia material dia bagus. Bola tenis material getah dia sangat bagus. Jadi daripada kita buang saja, kita boleh ubah suai. Kat sini boleh jadi macam, yelah untuk pakai jadikan kasut macam ni, kat rumah atau kat luar. Ataupun nak jadi macam ni, kena study sikit lah, nak tengok material dia supaya nak gunakan handphone, make sure dia jadi fleksibel dan juga friendly dan juga safety lah. Okay, yang ni juga pencil case. Okay, macam ni lah dia letak apa, untuk duit shilling. Ini untuk letak kunci. Ini menarik idea dia. Menarik dia kadang-kadang macam contoh dekat library lah. Kadang-kadang ada orang tu senang bising sikit pun dia tak boleh kan. Kita bercakap sikit pun dia marah. Jadi dalam konsep dia kalau kat library tu orang tarik kursi berbunyi. Jadi dia buat macam ni. Menarik ni. Kan? Menarik ni. Kalau you tengok saya lupa dah cerita apa dan sebagainya. Saya tak tengok pun cerita tu terpandang. Nampak? Dia dekat library dia buat macam ni. Library dia potong bola tenis tu jadikan sebagai kaki untuk setiap kerusi tu, dan meja juga kalau boleh. Jadi bila kita tarik dan sebagainya dia tak mengekalkan kesan lah. Kalau tanya saya, ni cara jugalah kan. Nampak menarik juga sebenarnya. Nampak bahawa kita sebenarnya tak membuang satu-satu lah. Macam bola tenis kalau tak guna orang buang je kan. Tapi kalau kita boleh guna balik, dapat menghasilkan sesuatu yang beri manfaat. Ini sama jugalah, nampak macam tak adalah friendly sangat. Benda ni mungkin nak tunjukkanlah bahawa kalau susah sangat nak tanam pokok hiasan macam ni okey lah. Tapi kalau pokok besar-besar, pokok buah-buahan tak sesuai lah. Okey, ini banyak sekarang ni semua bila kata macam natural beauty dan sebagainya, bekas-bekas kosmetik pun tak nak ada bahan kimia. Jadi sekarang ni dia gunakan bahan-bahan natural. Bahan-bahan macam proses-proses, ialah macam kayu dan sebagainya, itu pun dia bahan semua jadi. Kalau dia proses pun masih lagi tidak ada bahan kimia dan sebagainya. So banyaklah sekarang ni. Ni pun sama masih lagi sebagai pada penutup, botol, casing dan sebagainya. Okey, yang ni pun sama, tempat-tempat makanan, kita nak bungkus makanan. Okey, yang ni pun sama, produk-produk kosmetik yang lain. Ini pun sama juga, kertas tu, stiker tu, semua bahan-bahan tu sebenarnya kalau kena air hancurlah. Okey, yang ni pun sama, kat sini brand Dettol ni, packaging dia tu, daripada dia digunakan bahan-bahan plastik, so ditukar pada bahan-bahan material lain. Okey, yang ni pun sama. Okey, yang ni pun untuk masakan yang sudip dan sebagainya. Bahan-bahan ni nampak seperti kalau kita beli nampak macam baru, banyak sebenarnya produk-produk macam ni, tapi sebenarnya material dia adalah material yang asal dia sangat bagus, tapi kita recycle untuk jadikan produk lain. Yang ini pun sama, okey. Ini pun sama, nampak ni macam Kok Mama nampak chopstick dengan bekas
dengan apa bekas cawan dengan bekas apa-apalah multi bekas sepatu bag macam ni. So kat sini pun jadi nampak menarik konsep dia. Ini pun nampak, ini nampak ni dari segi design nampak macam mudah kan, tapi nampak sebenarnya bekas tu sebenarnya recycle. Tapi bila dah ada campuran apa besi dekat tepi tu, jadi benda tu automatically nampak macam eksklusif lah kan. Ni biasalah kan souvenir yang kita dapat. Ni biasalah ni kan yang konsep dia, konsep kita minum, pakai dan buang kan. Ni box. Ni pun menarik juga. Kotak-kotak mostly adalah recycle. Sebab tu kalau kotak jual mahal. Sebab kotak memang orang recycle balik. So kotak jaranglah guna barang baru. Kotak biasa kita recycle balik. Okey, ni menarik lah kan. Ni nampak dah. Kalau saya sebenarnya kat Malaysia dah nampak. Tapi kurang. Kalau you pergi kat Indonesia, memang kalau beli makanan, dia punya packaging lain macam sebenarnya. Tapi sebenarnya kos dia rendah. Kita kat Malaysia pakai plastik merah, plastik hijau lagi. So dia orang punya plastik dah lain macam sikit lah. Okey, yang ni pun sama kan, untuk price tagging ataupun brand tagging. Jadi kita boleh gunakan, kalau nampakkan tu adalah tali ataupun benang dengan kertas kat situ. Kadang-kadang kita daripada tengok orang tu buang, kita boleh guna, kita boleh buat handmade kan, kita buat sendiri dan sebagainya. Okey. Ini pun sama file-file macam ni. Okey. Okey, terima kasih. Itu sekadar nak tunjuk bahawa ada sebahagian contoh sesi petang ni kita macam refresh lah. Jadi you all semua dah ada idea, dah ada produk. Kadang nak tunjuk bahawa produk-produk tu kadang-kadang kalau nak buat bag, jangan tengok bag. Tengok benda lain juga. Kadang-kadang bila tengok produk lain, produk inovasi lain, kadang-kadang benda tu boleh diubah, di-apply kepada produk kita. Okey, itu satu. Saya nak kongsi satu lagi. Yang ni tadi kita bincang eco dan recycle. Kita nak bincang satu lagi bahagian, nama dia adalah practical. Saya share yang ni. Okey. Okey, topik dia adalah practical. Okey, practical ni adalah macam kita membuat satu benda tu orang guna, make use guna, orang kan guna sampai-sampai. Bila guna dah habis, kita beli lagi barang kita. Puas hati guna. Dan benda tu boleh guna, boleh menyelesaikan masalah. Sebab tu saya minta you prepare kan soalan-soalan saya untuk bahagian inovasi. Apa problem statement dia, apa objektif produk dia, kenapa nak buat produk ni, kenapa produk ni kritikal. Sebab saya nak jadikan produk yang you buat tu adalah produk yang praktikal. Ya, produk tu inovasi tapi dia adalah praktikal. Okey, ini beberapa contoh yang kita nak bincang untuk petang ni, nak menggambarkan dalam penghasilan produk tu bagaimana nak dapatkan praktikal macam ni lah kan. So kadang-kadang kita buat kerja, walaupun kita expert, kadang-kadang mistake defect yang kita buat sebenarnya akan memberi kesan kepada kualiti dan juga kos. Okey, contohlah orang nak motong, kadang-kadang dia rasa dia pro sangat kan. Jadi dia tak adalah nak pakai pembaris ke dan sebagainya. Orang potong baju tailor kan, nak raya ni kan, nampak banyak order jadi nak cepat semua dan sebagainya. Jadi kat sini sebenarnya ada satu cara yang sebenarnya memudahkan kita selaku manusia ni, kadang-kadang nak cepat. Kadang-kadang macam ni potong pakai laser je. Jadi kalau kita potong tu kita nak dapatkan, kalau kita ni ikut cara kita kan, pandang garisan tu kita bayangkan kita potong macam tu kan. Memang betul kalau orang dah expert tu kan, tapi kadang-kadang manusia tak lari buat kesilapan. Jadi dalam kes ni dengan ada laser gunting ni, ikut arah laser tu potongan kita lagi kemas lah kan. Ataupun macam ni, ni sini you dah buat lah kan. Saya kata kat sini simple je. Dia pun nak buat produk sini, saya kata tak. Saya kata kalau you nak buat, you kena study. Saya nak hasilkan beberapa, dia tak boleh hasilkan satu, tapi hasilkan beberapa dengan design sedikit berbeza. Tapi saya nak measure, okay, yang ni untuk saiz bawa 5 kilo. Yang ni pemegang untuk saiz untuk 10 kilo saja. Boleh lebih daripada 10 kilo. Yang ni untuk 1 kilo saja. Jadi dia kena susun benda tu lah. So dia kena study lah, per otak sikit lah nak buat. Kalau seakan nak buat macam ni senang je. Tapi dia kena fikirkan bahawa saiz kekuatan itu untuk contohlah orang nak angkat barang tak berat kan, jadi tak perlulah pakai benda yang material yang sangat-sangat kuat kan, jadi cari material yang boleh support untuk 1 kilo je kan. Ataupun macam ni lah kan, very simple dan sebenarnya, tapi sebenarnya dah ada kebanyak market. Tapi kalau nak buat juga kena fikirkan lah bagaimana kita nak beat produk yang sedia ada sekarang. Jadi kat sini adalah macam mungkin baju tertentu kan, kadang-kadang material baju ni nampak macam mahal, tapi kadang-kadang satu masa bila dah pakai dia akan keluarkan macam ibarat benang-benang atau bulu kan. Jadi kita nak bersihkan atau nak gosok nak nampak cantik dan sebagainya, kita ada buat satu macam, okey ni contohlah kita panggil apa, penggosok untuk coat, untuk blazer dan sebagainya. Okey, ini sama juga kan. Kalau ikutkan sebenarnya adalah plastik recycle. Jadi dia nak buat satu bekas. Jadi plastik tu dia lipat-lipat, dia letak dalam ni. So plastik ni kalau kata kita lipat macam ni, kita mampat dia macam ni. Dia sebenarnya kalau kita nak guna bawah sekali tu,
consider dia nampak cantik balik tau. Plastik ni bila dia dihimpak-himpak balik, so benda tu nampak macam plastik, macam kita beli plastik baru lah. Kan? Jadi betul jugalah. Kita ni kadang-kadang beli plastik hitam, kadang-kadang kalau you all beli plastik hitam kan, beli plastik hitam pun dia tak pernah terfikir kan, plastik sampah pun nak kena beli kan. Jadi padahal kos juga tu kan, kalau kata plastik sampah tu RM10, kalau dalam sebulan kita pakai 4 kali, jimat RM40 kan. Jadi benda-benda macam ni, kita plastik-plastik ni kita boleh simpan dan ni kan. Ni contoh saya tahu dalam grup kita ada yang buat kan, nak buat contohnya untuk apa, untuk slipper yang gunakan untuk dapur dan sebagainya. Memang banyak sekarang dekat luar. Ni salah satu lah. Ni slide saya ni dah lama ni slide ni. Bukan slide ni buat semalam. Slide ni dah sangat lama, dah makan tahun dah. Jadi apa-apa saja produk yang nak buat tu kadang-kadang dah ada dekat luar. Jadi macam mana you nak lawan produk yang sedia ada. Jadi kalau you gagal nak menunjukkan produk you berbeza dengan produk yang lain, so tak nampak beza sangat. Jadi macam mana nak mencapai grade yang baik untuk subjek ni lah. Kan? Okey, ini contoh gambaran ni lah. Okey. Sekejap dia berhang pula gambar ni. Okey. Sekejap okey. Sebelumnya ini pun dah banyak sekarang ni kan. Dah banyak dah. Kedai-kedai RM2 pun ada jual dah. Contohnya untuk macam kita lah nak gunakan ubat gigi supaya gunakan secara maksimum kan. Tak nak lah kan. Ada lagi ubat gigi, kita dah beli ubat gigi lain kan. Ini pun sama, ini lebih pada konsep lah. Kita nampak boleh main Lego tapi sebenarnya dia jadikan pendrive. Okey, ini sama juga lah konsep coba gigi. Cuma beza yang ni lain sikit lah. Dia proses, dia ada sikit tekan kat situ kan. Okey, ini saya suka. Kalau banyak-banyak pasal ubat gigi, yang ni saya suka. Sabun. Kan? Kalau kita tengok kat Malaysia sebenarnya masalah sangat. Kadang-kadang setengah kedai makan tu, tahulah kita buat kedai makan. Orang niaga kedai makan ni untung besar tau. Tapi kadang-kadang untuk bab-bab basuh tangan dia, yalah, bagi air, letak botol warna hijau tu, kadang-kadang kita nak guna pun tak best. Kan? Kalau tak ada sangat, kalau susah sangat, modal nak beli sabun, buat macam ni. Beli sabun buku Dettol contohnya, press tolak je besi kat situ, dia ada pisau dekat bawah tu, dia potong, dia keluar macam serbuk-serbuk tu, kita letak air, boleh cuci tangan. Ini menarik sebenarnya bagi saya. Ini gambar dah lama dah sebagainya. Tapi idea dia sangat menarik, praktikal sangat. Okay, ini sama juga kan, contoh untuk orang yang kalau kita nampak ni untuk sikat rambut lah, untuk perempuan dan sebagainya, kadang-kadang rambut dah sampai masa kena gugur dan tu, kadang-kadang kita kena bersihkan, tak adalah jenis sikat rambut tu berkarak dan sebagainya, jadi benda tu boleh washable kan. Sorry dia tak keluar pula gambar ni. Sekejap. Sekejap saya stop share sekejap, saya share semula. Okey, kita dah sampai sini dah kan. Oi, tak keluar pula. Sekejap Okay. Sekejap Okey, ni tadi. So yang ni pun samalah. Kalau kita tengok sebenarnya dia cuma material dia macam ibarat macam untuk multi purpose lah. Dia boleh jadi macam kita punya casing dan juga dia boleh jadi macam untuk stand untuk handphone. Tapi sebenarnya tali tu adalah tali getah yang lain tau. Dia fleksi, dia kuat sebenarnya. Jadi dia boleh jadi macam penahan juga. Material tu bagus sebenarnya. Ini contohlah, saya mengakulah saya salah seorang yang suka tidur dekat lengan lah. Mungkin daripada kecil lagi dah terbiasa kan. Jadi tidur mana-mana lah, asal ada ruang je, kalau ngantuk tu tidur je kan. Jadi cantik juga bantal ni. Bantal ni contohnya dia buat lubang kat bawah tu, cantik je, muat-muat tak tangan, lepas tu kita tidur lah. Jadi tangan tak ada sakit lah. Kadang-kadang macam saya kalau dah tidur, biasa tidur petang-petang lah sekejap-sekejap ni kan. Kadang-kadang tidur kat lengan, tiba-tiba lengan jadi krem je kan. Jadi ni mungkin option juga kan. Ini contoh simple lah kan. Mungkin siapa yang ada bela kucing kat rumah, mungkin yelah nak sediakan tempat rehat dan sebagainya kan. Dia memang suka tempat nyorok macam tu kan. Okay, ni pun sama kalau bekas, boleh jadi bekas macam baldi lah kan. So baldi ni kadang-kadang masalah nak simpan pula satu hal, tak, bukan nak guna selalu baldi kan. Time tak ada air je kan. Jadi macam orang Selangor kena standby baldi selalu, air selalu tak ada. Jadi kadang-kadang air ada pula kan. Jadi
nak simpan baldi, rumah kecil, jadi kita kena cari benda yang kadang-kadang function ni macam ni lah kan. Boleh mudah untuk simpan, bila nak guna kita boleh guna. Dan kita boleh resize. Nak guna sikit-sikit je. Kalau nak guna maksimum, kita akan tolak lagi benda tu supaya gunakan maksimum. Okay, ni pun sama lah kan. Ni konsep dia sama lah. Selama ni mungkin pakai yang tak ada roda. Ini kita buat roda sikit dan sebagainya lah. Ini pun sama. Yang ni saya tak pernah gemar sangat lah. Tapi nak tunjuk juga lah kan. Bahawa kadang-kadang untuk letak kopi ataupun uncang teh dan tu pakai hanger. Saya tak nampak sesuai lah. Tapi just nak tunjuk bahawa macam-macam orang berfikir kan lah. Kan? Okay, ini biasa lah kan. Dah banyak dah sekarang ni, dah banyak. Suatu masa dulu mungkin orang tak fikir kan. Jadi kalau kita ada notebook, kita buat kerja lama seharian, jadi kadang-kadang kita pegang mouse, kadang-kadang lenguh dekat pergelangan tangan ni. Jadi kita letak support kat situ. Okay, ini menarik. Ini saya suka lah. Kan? Selalu sangat cerita kan. Tengok orang, tengok kat TV, selalu sangat pasu letak atas tu, jatuh ke bawah. Jatuh 4 orang dan sebagainya. Apa susah, tak payah gaduh-gaduh, nak tanam pokok boleh. Tapi order pasu macam ni. Pasu ni sangkut, tak jatuh ni, tiup angin pun tak jatuh. Kan? Jadi design pasu macam ni, saya sukalah design-design macam ni. Jadi kita pun dah masuk design kan. Lepas raya ni you all nak kena present design. Jadi macam ni bagi saya sangat praktikal lah. Lagi-lagi di rumah-rumah flat yang tingkat-tingkat atas tu semua kan. Okay, ni sama. Yang ni saya tak recommend lah kalau nak jadikan produk. Ini dah teruk sangat kan. Nak charger pula pendek. Nak gantung charge tak ada. Carilah apa-apa kita potong kan. Okey, yang ni sebab tu saya tak bagi. Saya dah 2 kali dah. Budak diploma ada sekali, budak degree pun ada, student degree pun ada. So dia nak buat iron board dengan cermin, saya tak jumpa lagi satu yang praktikal lah. Semua tak jadilah, macam akhirnya tak jadi sangat praktikal, dan satu lagi pun dah banyak dekat pasaran, jadi macam ni jadi kurang sesuai. Ini menarik. Kalau biasanya benda kecil memang menarik. Benda yang boleh mobile, benda yang kecil memang suka. Saya pun suka benda kumpul-kumpul benda-benda kecil. Benda-benda yang inovatif kalau kecil memang saya suka. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang baju-baju kan, kita nak baju tu terkarik dan sebagainya kan, bulu terkeluar dan sebagainya, kita nak bersih kan. Jadi macam mana nak bersih kan? Jadi buka je handbag ke contohnya, kalau yang perempuan ada benda ni dan kita boleh bersihkan. Kan? Ini contoh untuk badana slicer lah. Jadi nak potong pisang dan sebagainya lah kan. Ni kalau dah malas sangat lah, pisang senang je potong kan. Jadi kalau nak cepat ataupun yelah kita nak meniaga supaya size dia sama kan. Kita nak buat apa? Bubur pisang ke kan. Jadi pisang tu nak size dia sama, mungkin kita kena pakai slicer ni lah. Ini contoh kek. Ini pun sama lah, nak potong kek kan. Jadi kita tak tahu, jadikan ukuran tak sama dan sebagainya. So kita ada bekas ni untuk potong kek lah. Kan? Ini pun sama lah, ni lebih kecil. Macam saya suka benda-benda macam ni lah. Benda-benda kecil macam ni senang. Jadi nak simpan pun senang kan. Jadi ini pun sama slicer banana. Okey, ini sama juga benda kecil. Benda simple je. Letak je sebiji buah oren, lepas tu kita boleh pusing kat belakang jadikan air oren. Jadi senang nak bawa ke mana-mana kan. Kalau letak dalam beg pun senang. Kaki orang suka minum buah, nak minum air buah ni senang je benda ni. Dan bawa je kat mana-mana. Okey. Ini cara nak kupas buah limau lah. Ini yang proper lah untuk orang meniaga kan. Kalau kita ni ada tangan cukup dah. Kita kopik pakai tangan settle lah kan. Okey, ini pencabut orang kata apa? Yang buah strawberry ni bahagian atas dia tu. Yang bahagian ada daun-daun tu kita nak buang. Jadi macam mana nak buang tu kan. Kadang dah pakai pisau ambil masa lama kan. Memanglah kita buat pasal-pasal pakai pisau. Tapi kadang bahaya kat pisau tu kan. Jadi kalau dah ada alat macam ni lagi mudah lah. Ini contoh nak siang ikan. Menarik juga ni, sisik ikan. Biasa kita dah daripada dulu kita dah biasa buat pakai pisau lah dan sebagainya kan. Tapi kalau benda yang boleh kita come out dengan satu benda yang lebih praktikal. Kalau kita gosok-gosok dia boleh buang sisik ikan tu sekali. Jadi mudahlah kan. Kita pun cepat-cepat selamat pun. Dari kebersihan pun kita dapat kan. Okey, ni biasa sangatlah kan. Pembersih kan. Pembersih buah kan. Dia 2 bekas casing. Dia boleh keluarkan air. Jadi 2 dalam 1. Lepas itu dah apa? Dah buang air dia, lepas tu kita jadikan bekas kan. Ini sama juga untuk makanan seperti jagung. Jadi dah ada. Ni lagi menarik kan. Buang je jagung tu jagung masuk ke dalam bekas tu. Jadi senang lah, jimat lah, tak ada yang terkeluar pun isi jagung tu. Ataupun macam ni lah, mobile je. Orang suka breakfast tak sempat kan. Jadi kita bawa je benda ni, kita bawa je roti, kita boleh panaskan roti kat mana-mana lah kan. Okey, ni pun sama lah. Kalau macam nak potong bawang dan sebagainya, ada tool yang macam ni. Okey, ini pun pizza lah kan. Pizza ni bagus, kunting ni. Sebenarnya kalau you tahu, pizza ni boleh resize.
Saiz kan, kalau kata beli pizza saiz large, adik-beradik ramai ada 15 orang. Jadi nak potong 15 orang tu macam mana? Kan? Kita boleh laraskan sekecil mungkin lah. Jadi semua dapat bahagian yang sama lah. Kan? Biasanya kalau sekarang ni kalau pizza tu yang bulat tu kan, dia gelik tu kan. Tapi yang ni boleh dalam bentuk lain pula lah, dalam bentuk gunting. Okey, ini sama juga nak cepat kan, mungkin nak buat burger, mini burger ke apa ke sekali arung kau dah masak telur dulu baru nak panaskan roti. Ini sekali jalan. Dia ada compartment dah dalam atas kuali tu boleh sekali jalan je. Kan? Jadi ini besar sikit. Boleh ada sayur, boleh ada udang, boleh ada telur, boleh daging, boleh tomato. Sekali jalan. Masak sekali, jimat masa lah. Kan? Okey, ini biasa sangat ni kan. Kalau kita beli makanan, nak tutup balik makanan tu, kita supaya tak masuk angin, kita adalah berbekas macam-macam lah cara. Saya dah tengok IKEA tu jenis yang lagi kecil, lepeh dan sebagainya. So macam-macam dah ada kat luar tu. Okey, ini sama tempat untuk kita buang sampah lah. Jadi kita boleh sangkut-sangkut je. Okey. Ini menarik, pisau boleh jadikan souvenir. Kalau saya pun suka nak simpan pun senang. So kalau tengok kat sini ada berapa pisau? 1, 2, 3, 4. So ada 4. Daripada saiz kecil, boleh ada S, M, L, XL lah. Lebih kurang macam tu lah kalau nak kata kan. Jadi menarik juga. Pisau tu boleh disimpan. Ada tempat untuk simpan. Kemudian kita boleh pilih pisau nak kecil, besar. Jadi kalau nak ke mana-mana, so saiz pun cantik 4 segi. Nak simpan pun senang. Kan? Mungkin ada box, ada bekas dia. Jadi kita boleh simpan nak bawa ke mana-mana agak mudah. Jadi kalau kata pisau ni kalau kita nak bawa ke mana-mana tak ada bekas dia bahaya, kan? Ni gunting. Ni nampak ni berapa banyak tu? 1 2 3 4 5 kan. Jadi nak gunting tak payah, nak gunting satu. Ni lagi-lagi nak gunting kecil-kecil ni lah. Ini gunting ni selesai terus. Sekali jalannya dapat banyak, kan? Ni sama macam nak potong kek. Macam-macam dah potong kek sekarang, macam-macam design dah sekarang ada kan. Ni macam nak kupas bawang putih pun dah ada kan. Kalau yang slow sikit bawang putih tu kan. Kalau macam lawan mak kita, memang mak kita tak guna lah. Sebab dia lagi laju pada mesin-mesin ni semua. Okey, ni simple kan. Kita boleh sangkut dekat sinki nak basuh sayur dan sebagainya. Okey, ini menarik. Berus untuk pembersih pisau. Okey. Ini pun sama untuk protect jari. Belajar-belajar masak takut luka pula tangan tu kan. Ni cover untuk motong. Ini biasa dah viral dah pun. Macam mana kita nak susun dalam peti ais compartment supaya jadi banyak barang yang boleh disimpan. Okay, ini menarik. Saya suka sangat benda-benda macam ni. And daripada besar sampai kecil jadi jimat ruang. Bekas ada masa kita nak pakai kecil, nak pakai sederhana, nak pakai besar, nak pakai sangat besar. Jadi benda tu boleh jimat ruang. Okay, yang ni contohlah kalau you all nak masak Maggi, kalau nak tuang, jadi takut tumpah dan sebagainya. Jadi kita buat corong tu. Jadi air tu senang ikut corong tu. Ini samalah contoh dalam gambar lain. Ini mungkin gambar pasta ke Maggi tu. Nak buang air dan toast sebenarnya. Okey, ini menarik. Ni gambar ni tapi konsep dah banyak dah. Kalau tengok orang baca kopi pun dia ada macam 3 muncung. Senang nak baca air. Macam lagi nak buka puasa. Ni semua nak cepat. Ni baru 2. Kalau 4 senangnya. 1 balang ada 4 corong. Tuang 4 cawan sekali serentak. Cepatlah. Macam inilah teko ni. Ni macam mungkin untuk air yang panas kan. Jadi susah kadang-kadang berebut-rebut. Jadi tolak sikit je air turun bawa situ lah. Kan? Ni contohlah air botol kan. Mungkin kita ambil konsep macam air panas lah. Nak tuang susah kan. Jadi kita letak bekas macam tu. Kita letak apa untuk pemegang tu. Okay, ni contoh jugalah kan. Orang cipta contohnya. Okay, kalau nak hidang untuk tetamu dan sebagainya. So botol tu botol-botol lah. Tapi kita nak tuang asyik seorang buka tutup kan. Jadi kita buat macam ni, dia design macam tu. Ni sekali peminat kopi dan biskut. Jadi kadang-kadang biskut tak tahu nak letak mana kan. Kadang-kadang letak atas pera, kadang-kadang letak atas cawan tu kan. Jadi sekarang ni tak payah susah. Biskut tu boleh letak kat celah-celah tu je. Bolehlah untuk kita santai-santai air kopi lepas tu 3 biskut kat bawah tu. Ni contohlah, ni basic lah kan. Dah banyak apa sebenarnya. Jadi kalau kadang kita tengah lepak depan TV ke, nak letak air tak ada tempat. Dia dekat sofa tu kat celah bedah tu juga you nak letak, tapi ada bekas dia lah. Ini pun sama kalau kat meja table study dan sebagainya. Dia sebagai penyepit tapi dia kuat lah, structure dia kuat. Ini charger plus nak panaskan air. Heater nak heat air yang panas tu kekal panas dan juga boleh charge untuk handphone. Jadi kena study lah kan. Kena tahu ni elektronik sensitif. Takut nanti kan air tak berapa handphone yang mahal tu rosak. Okey, itu saja sedikit perkongsian untuk praktikal supaya sesi petang-petang ni dapatlah refresh, nampak apa yang kita nak tambah baik produk kita. Jadi seronok sebenarnya kalau itu sebagai satu contoh. Kalau kita kumpul kita punya orang kata apa, kalau kumpul
gambar inovasi ni kalau simpan, lepas tu tengok balik, macam-macam idea yang kita boleh dapat. Okey, untuk saya ulangan balik, kita hari ini je, tak ada pembentangan. Biasa setiap minggu saya minta you all bentang, tapi untuk hari ini tak perlu bentang. Jadi sekadar saya nak kongsikan topik. Saya ada lagi beberapa slide, tapi hari ini saya nak kongsi 2 slide je, iaitu berkaitan dengan eco recycle dan juga practical. Okey, ada masa lagi nanti waktu selingan, tapi saya memang nak kalau setiap minggu you all present tentang progress produk. Tapi itulah, ni dah minggu dah hujung-hujung raya dah kan. Dengar cerita ramai juga student UMSI yang duduk Tanjung Malim pun dah balik kampung. Jadi alhamdulillah kita punya attendance hari ni cantik. Cuma perasan ada orang keluar masuk mungkin line tak pernah elok. Okey, saya buka soalan jika ada soalan untuk hari ni, especially untuk berkaitan dengan recycle. Okey, kalau untuk your product, saya okey guna recycle, tapi kalau boleh saya tak nampak itu recycle. Saya tak tahu pun bila produk tu dah siap. Tapi nak beritahu bahannya adalah bahan recycle. Oh, recycle ni. Dia macam tu. Dia bukan nampak je, ni botol, kutip-kutip botol ni. Jadi kita dah nampak dah. Saya bukan nak macam tu. Saya nak kita tak perasan, dan orang pun sebenarnya, pengguna pun dia tak tahu yang bahawa itu adalah recycle. Jadi cuma kita je yang memproseskan produk tu akan menggunakan bahan recycle. Practical ni nak gunalah. Kan kita bincang segmentation, you all pun dah present masa creativity tu kan. Dengan ada fishbone diagram, dengan kita peta minda dan sebagainya. Okey, jadi you dah keluarkan idea macam mana nak keluar, kenapa manfaat, siapa nak guna, ramai ke orang nak beli dan sebagainya, dapatkan potential commercial kan. Okey, saya buka soalan jika ada pertanyaan untuk sesi petang ni, santai-santai saja kan. Dan untuk makluman, untuk hari Khamis ni, hari Khamis ni dah tak ada kelas kan. Jadi dengan ambil hari Khamis ni bolehlah sit down dengan ahli kumpulan untuk membincangkan kita punya 20 ke 30 step tu. Boleh juga tunjukkan dalam bentuk teks, ataupun you dah boleh ready dalam sikit-sikit dalam bentuk visual, sebab bahagian untuk design tu nak 2 tu kan. Jadi 2 bahagian tu. Dan untuk yang you hantar itu, saya sebenarnya apa yang you hantar masa slide untuk innovation tu sebenarnya masih banyak lagi untuk buat penambahbaikan. Jadi saya fikir balik pun masih terlalu awal untuk kita confirmkan apa yang kita nak buat. Jadi cara you bagi alasan tu, justifikasi kena ambil produk tu, saya rasa you kena kemas kini balik. Tapi tak apa, saya akan bagi komen. Saya akan bagi komen malam ni lah kan. Malam ni saya akan cuba bagi komen-komen untuk 8 kumpulan tu. Tak banyak, sikit-sikit je komen-komen je, supaya you tahu direction apa nak buat. Okey, saya buka soalan untuk semua orang yang ada kat sini, 30 orang. Ada soalan? Campur saya lah 30 orang tu, 29. Jadi ada juga yang tak masuk tadi. Saya rasa ada 2 orang yang keluar masuk tadi. Okey, ada soalan nak tanya apa-apa? Semua dah mood nak cuti raya dah. Tu gambar kat kampung pun dah tunjuk dah tu. Kan? Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan tak apa, saya faham. Jadi kalau ada nak tanya soalan atau nak tanya berkaitan assignment, boleh direct tanya dalam grup WhatsApp kita. Saya lagi suka tanya dekat official group WhatsApp. Kadang-kadang soalan yang you all tanya tu, orang lain pun dapat manfaat. Okay, alright. Kalau tak ada apa-apa, sampai sini saja. Okay, kelas hari Khamis pun tak ada. Jadi saya nak mohon maaf sebarang kesilapan dan kesalahan, walaupun kita tidak lama, baru lagi kenal. Jadi sepanjang tempoh pengajian kita secara online ni memang ada serba kekurangan. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam sedikit sebanyak berkongsi sedikit berkaitan topik kreatif, innovation, design dengan teknologi ni. Okey, kalau nak balik kampung ataupun dah berada kat kampung, jaga diri, jaga keselamatan semua. And salam dekat keluarga. Okey, dengan ucapan selamat hari raya, maaf zahir dan batin buat semua. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Selamat hari raya.